atau timbalannya untuk menjawab. 30 minit. Tuan Yang di-Pertua, saya hanya nak Tuan Yang di-Pertua tengok keadaan di Parlimen sekarang. Perbahasan sudah tak ada makna. Tak, saya kena panggil lah. Yang akan menjawabnya menteri, kementerian. They are not ready to jawab. Silakan Timbalan Menteri. Okay. Terima kasih Tuan Yang Tuan Yang di-Pertua, you are making a Terlebih mockery dahulu of Parlimen, bagi Tuan Yang Kementerian di-Pertua. Komunikasi dan Multimedia, Tak boleh tanya soalan, KKMM, jawapan bertulis semua tak ada berterima kasih makna. Tak menjawab kepada soalan semua ahli ahli yang Parlimen. berhormat, Datuk yang Speaker, prihatin kami dan membawa telah suara mengambil bahagian rakyat. Kalau mic dalam kami memberikan mute, suara pandangan rakyat mute. serta saranan Kalau semua datang yang baca menyentuh skrip, bidang siapa pun tugas boleh jadi Kementerian menteri. KKMM Kena sepanjang jawab sesi soalan perbahasan ahli Parlimen, di atas perbahasan baru ada makna, Tuan perancangan Yang Malaysia di-Pertua. ke-12 Dan RMK 12. soalan tambahan ini tak boleh dilihat KKMM sebagai menyokong serangan sepenuhnya atau Yang Mbak, RMK boleh gangguan. henti sekejap tak? Yang Mbak, boleh yang stop sekejap tak? berobjektifkan Malaysia Tengok semua makmur, datang baca skrip inklusif, saja. mampan Tolong yang buat satu dilihat ruling yang telah memenuhi Datuk, keperluan semua peringkat semalam keluarga pun kami Malaysia. tunggu sampai malam. Seterusnya mencapai matlamat wawasan Kita kebangsaan pakai bersama bahas. Sampai malam kami Tuan tunggu Yang untuk di-Pertua jawapan. benar-benar bahas. Mana akan Langsung mencerah mendengar 7 jawapan. minit berbahas. Sekarang ni minta maaf Timbalan Menteri, yang nak menjawab tidak memberikan laluan untuk memberi jawapan. Jadi saya kena teruskan juga kepada kementerian yang seterusnya. Silakan Timbalan Menteri. Kementerian akan Ini terus adalah komited 12 Malaysia dalam Plan, Tuan Yang merealisasikan di-Pertua, peranan bukan kelas KKMM membaca. Has to answer. dalam It is not a reading meningkatkan class. penerima gunaan It's a 12 teknologi dan Malaysia Plan. inovasi melalui penyediaan Perbahasan jaringan untuk 5 internet tahun. yang Sebagai meluas speaker, bagi kalau kedua-dua Yang di-Pertua peringatan bagi tetap tahu Timbalan Menteri dan untuk jawab, bergerak bagi beliau harus memastikan jawab dalam liputan, dewan. Tuan Yang di-Pertua, kualiti dan tanggungjawab pengalaman Tuan Yang yang di-Pertua berkesan adalah untuk menjadi selaras dengan fasilitator pendekatan supaya ekonomi perbahasan digital. Petua saya ialah saya telah panggil Timbalan Menteri Multimedia. Saya minta tidak akan ada siapa yang akan menjawabnya. Dan saya panggil Timbalan Menteri untuk meneruskannya. Baik. Terima kasih. Tuan Yang di-Pertua panggil menteri untuk membaca ya. Tak payah Betul tak? bahas lah kalau macam ni. Kalau Timbalan Menteri tak nak Ini jawab. kelas membaca kan. Semua datang baca. Selain Baca sahaja, mempertingkatkan jawapan kesinambungan bertulis digital, cukup. Tuan Speaker, KKMM juga Masa dia melaksanakan membaca juga. inisiatif pembangunan jawab dalam dan 30 yang minit. buat dia mengembangkan baca ekonomi berita kat digital TV Soalan tak tak payahlah jawab ni. pun. dapat melonjakkan pendigitalan kepada segenap lapisan masyarakat. Rancangan 5 tahun macam ni. dan Tuan pelabur Speaker, antarabangsa. the future Kementerian of juga Malaysia akan is in memainkan 30 peranan minutes. dalam mengawal selia keselamatan cyber dan etika penggunaan media sosial. Akhir sekali, selaras dengan aspirasi RM ke-12 telah menamakan industri kreatif sebagai salah sebuah industri strategik yang berimpak tinggi. Kementerian akan membuat perancangan dan inklusif dan komprehensif bagi memastikan agenda pengukuhan ekosistem industri kreatif tercapai dan mampu menyumbang kepada pembangunan ekonomi negara. Seramai 26 ahli yang berhormat telah membahaskan perkara-perkara yang terletak di bawah tanggungjawab kementerian ini. Saya akan menjawab persoalan tersebut secara umum. Penggulungan jawapan saya akan menyentuh 3 perkara yang telah dibangkitkan oleh ahli-ahli yang berhormat, iaitu penyalahgunaan media sosial, ekonomi digital dan perkhidmatan internet jalur lebar. Izin saya menyentuh mengenai penyalahgunaan media sosial yang dibangkitkan oleh YB Tenom. Untuk makluman, KKM bersama dengan jabatan dan agensi di bawahnya sedang dan akan terus mengambil langkah-langkah proaktif bagi menyebarluas kefahaman tentang penyalahgunaan media sosial dan memberi kesedaran kepada pelayar internet agar tidak menyalahguna media sosial yang mampu mencetus kegusaran di kalangan orang ramai dan kerapuhan perpaduan kaum. Antara tahun 2018 hingga Ogos 2021, sebanyak 86 kertas siasatan telah dibuka oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia berhubung penyebaran kandungan berunsur penghinaan kepada agama, kaum dan isteri raja. Sebanyak 4 kertas dihadapkan ke mahkamah. Usaha yang dijalankan SKMM ini akan diteruskan berdasarkan laporan dan aduan awam yang diterima. YB Timbalan Menteri, kalau kalau tidak ada dalam dewan, jawapan bertulis. Okey, terima kasih. Yang berhormat Timbalan Menteri. Yang berhormat Timbalan Menteri, Ya. saya berenggam. Okey, boleh ya? Okey, Tuan Speaker, saya tertarik dengan apa yang telah dibentangkan oleh Yang Berhormat Timbalan Menteri tadi berkaitan dengan boleh saya katakan termasuk dalam kategori digital literacy dengan izin ataupun literasi digital.
Saya ada bawakan ni waktu membahaskan titah tuanku tempoh hari, tetapi saya masih menantikan jawapannya lah. Kiranya ada penyelarasan di antara Kementerian Yang Berhormat Timbalan Menteri dengan Kementerian Pendidikan dan juga Kementerian Wanita dan juga kementerian yang terlibat lain untuk menyebarluaskan literasi digital yang amat penting, termasuk dalamnya cyber security dan sebagainya. Kerana kita tahu banyak jenayah yang melibatkan mereka yang digitally illiterate ataupun dulu buta huruf, sekarang buta digital. Jadi perlu kita sebarluaskan kesedaran. Kalau saya ingat saya dulu, anak saya seawal umur 7 tahun di UK didedahkan dengan digital literacy ini untuk mengawal mereka daripada penipuan, daripada scammers, daripada jenayah, daripada sex predators dan lain-lain lagi. Jadi boleh kongsikan apa yang telah kementerian lakukan untuk tujuan memantapkan literasi digital di kalangan rakyat, terutamanya di kalangan anak-anak. Terima kasih. Terima kasih. Sila Timbalan Menteri. Okey, terima kasih Yang Berhormat Sepanggam. Buat masa kini, yang usaha yang kita lakukan di antaranya kita memberi penerangan melalui media-media kerajaan yang adalah seperti RTM dan sebagainya. Di samping itu juga cyber security, mengadakan kursus-kursus dan juga sesi penerangan di peringkat ke kawasan-kawasan yang terlibatlah kawasan luar bandar dan bandar. Kita adakan program dan kursus terutamanya kepada ibu bapa dan juga kalau permintaan sekolah-sekolah maka kita akan adakan program melalui cyber security buat masa ini. Sekarang ini perancangan kita nak libatkan sama MCMC atau SKMM. Itu Yang Amat. Okey. Satu lagi jatuhan kuasa khas dinamakan jatuhan kuasa jenayah cyber PDRM MNC telah ditubuhkan bertujuan untuk memerangi ancaman jenayah cyber secara lebih strategik dan tersusun. Jawatankuasa yang dianggoti oleh Jabatan Siasatan Jenayah Komersial PDRM dan SKM ini berperanan untuk menyelaraskan tindakan penguatkuasaan yang lebih pantas dan bersepadu atas sebarang pelakuan jenayah cyber di negara ini, terutama apabila melibatkan isu-isu sensitif seperti agama, isu raja dan isu bangsa. KKM juga telah mengambil inisiatif dengan menubuhkan jawatankuasa penyelarasan isu-isu berita palsu pada 21 Julai 2021 sebagai salah satu usaha untuk memperkasakan penyampaian maklumat kepada masyarakat. Jawatankuasa ini berperanan membincangkan naratif bagi menjelaskan atau menafikan isu-isu semasa serta berita palsu yang dikenal pasti dengan input daripada kementerian yang berkaitan. Kementerian ini juga tegas dalam memastikan setiap kesalahan yang dilakukan diadili sebaiknya dan diambil tindakan sewajarnya. Rakyat juga perlu bersama membantu kerajaan menangani isu-isu sumbang cyber ini. Semangat keluarga Malaysia akan disemai dengan sebaiknya serta kepahaman yang jitu kepada seluruh rakyat supaya setiap daripada kita menjaga satu sama lain dan meraihkan perbezaan dan persamaan dalam sebuah keluarga Malaysia. Seterusnya, isu ekonomi digital yang dibangkitkan oleh YB Baling, YB Julau dan YB Lumut. Ada? YB Baling tak ada. YB Julau tak ada. Jawab Untuk tulis. tapi sekali tiga ni ada. Lumut ada tak? Lumut tak ada. Semua tak. Teruskan Okey, tadi. cuma kita nak bagi tahulah cuma salah Sila. satu program ekonomi digital yang mempunyai impak tinggi ialah e-rezeki. Sepanjang tempoh program e-rezeki sehingga penghujung 2020, seramai hampir 700,000 orang individu daripada isi rumah B40 dan M40 telah mendapat manfaat dalam bentuk pendapatan tambahan. MDEC juga ingin bekerjasama dengan pelbagai pihak untuk memberi kefahaman berhubung ekonomi, perkongsian ekonomi gig termasuk syarikat-syarikat DLC. Ini saya nak terangkan bahawa kita ada kerjasama dengan Permodalan Usahawan Nasional Berhad, Unit Penaju Agenda Bumi Putera, Pos Malaysia, Petronas dan juga dengan pihak Tekun. Jadi tak ada, kita teruskan. Okey, izinkan saya seterusnya memberi makluman balas terhadap perkara yang dibangkit oleh YB Parit, YB Sibuti, YB Kanga dah, YB Inggan, YB Batang Lupar, YB Tumpat, YB Labuan, YB Jempol, YB Mas Gading, YB Hulu Rajang, YB Baram, YB Hulu Selangor, YB Penampang, YB Tuaran, YB Cameron Highland, YB Rasah, YB Selangau, YB Baling,
YB Julau, YB Lumut, YB Tenom dan YB Permatan Pauh berkaitan perkhidmatan jalur lebar. Untuk pengetahuan ahli-ahli berhormat, Kerajaan Sekutuan telah mengiktiraf komunikasi sebagai utiliti awam melalui keputusan yang telah dibuat dalam mesyuarat Jemaah Menteri 2 Jun 2021. Melalui pengiktirafan ini, penyediaan infrastruktur komunikasi kini diwajibkan dalam setiap aspek pembangunan di peringkat persekutuan. Dan juga pihak berkuasa tempatan, ini bermakna utiliti komunikasi perlu disediakan pemaju sebelum memajukan satu perumahan, kawasan perumahan dan sekaligus memudahkan lagi perancangan pembangunan sesuatu kawasan secara lebih terancang, memandangkan talian tersedia sebelum diduduki. Dengan mewartakan telekomunikasi sebagai utiliti awam, akses perkhidmatan komunikasi dapat disediakan secara menyeluruh, berkualiti tinggi, cepat dan kos operasi yang berpatutan. Kesediaan rangkaian komunikasi yang berkualiti tinggi ini dapat menggalakkan pertumbuhan ekonomi dan seterusnya meningkatkan tahap daya saing negara. KMM melalui SKN telah membuat perancangan dan kini sedang melaksanakan pelan pembangunan infrastruktur komunikasi yang dinamakan Plan Jalinan Digital Negara atau JENDELA, bertujuan untuk menambah baik perkhidmatan komunikasi. Pelaksanaan Plan JENDELA Fasa 1 telah bermula September 2020, memberi fokus kepada perluasan liputan gentian optik dan pembangunan infrastruktur digital termasuk pembinaan tapak 4G baru dan menaik taraf stesen pemancar sedia ada kepada 4G bagi meningkatkan liputan dan kualiti perkhidmatan 4G di seluruh negara. Pencapaian jendela suku 2 2021 adalah seperti berikut. Penambah sebanyak 1.1 juta permis daripada 4.95 juta permis yang menjadikan jumlah keseluruhan sebanyak 6.5 juta permis di seluruh negara telah disediakan dengan akses gentian optik. Kelajuan jalur lebar mudah alih daripada 25 megabits kepada 26.03 megabit. Perluasan liputan jalur lebar mudah alih daripada 91.8% kepada 94.03% di kawasan penduduk. Saya nak terangkan di sini, dalam WhatsApp dan grup dan sebagainya kita lihat di media sosial, terdapat mereka mengatakan bahawa ini data ini tidak betul. Tapi saya nak tegaskan kepada rakyat di sini, pertama sekali kita sebut di sini 94.3% kawasan berpenduduk. Jangan salah faham, bukan seluruh negara, di kawasan berpenduduk di seluruh negara. Jadi sebab itulah 94.3% ini adalah data yang kita dapat apabila kita membuat kajian. Tuan Speaker, boleh saya tanya? Ya, boleh. Okey. Tadi Timbalan Menteri ada menyebut bahawa 94% seluruh negara mendapat liputan 4G. Saya ada bertanya soalan ni. Yang 6% ni dekat mana? Mana lokasi yang tak dapat? Adakah di kawasan Jempol? Itu soalan saya. Tapi tadi Timbalan Menteri tak jawab. Jadi 6% ni kerana apa? Tak ada pencawang ke? Tak ada apa ke? Apa sebabnya? Kekurangan penduduk ke? Mohon penjelasan daripada Menteri. Terima kasih. Terima kasih Jempol. Okey, terima kasih Jempol. Ada satu lagi, Rasa. Datuk Yang di-Pertua, Timbalan Menteri, boleh saya tambah sikit yang Boleh. berkaitan rasa. Rasa. Okay. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua, terima kasih Timbalan Menteri atas jawapan yang diberikan. Cuma saya ambil kesempatan ni, saya pun mempunyai persoalan yang sama macam Yang Berhormat Jempol sebab kawasan saya banyak melibatkan kawasan yang ada penduduk. Jadi saya nak tanya, sama ada kawasan rasa terlibat tak yang 6% yang belum ada liputan. Dan saya nak ambil kesempatan pada petang ni ucapkan terima kasih kepada pegawai KKMM yang hadir ketika saya membahaskan IMK 12 pada hari Khamis petang yang lepas sebab saya ada mengatakan bahawa 2 buah sekolah di Bandar Seremban di bawah Parlimen Rasa yang tak ada liputan Unify dan pegawai yang terbabit telah hubungi saya pada hari pegawai saya pada hari Jumaat pagi dan terus ke sekolah sebelum tengah hari Jumaat. Saya ucapkan terima kasih kepada pihak KKMM dan saya juga minta pegawai yang sama untuk makluman pegawai yang sama sebenarnya ada lagi beberapa sekolah yang hubungi saya dalam 2-3 hari ini yang menghadapi masalah yang sama. Sebab untuk makluman Negeri Sembilan termasuk Jempol, Rasa semua ni kami dah masuk ke fasa 4, sekolah akan dibuka, budak-budak akan balik ke sekolah pada 18 hari bulan Oktober ni. Jadi kami mempunyai satu keadaan yang terdesak untuk mendapatkan liputan. Jadi saya mohon budi bicara daripada KKMM supaya Negeri Sembilan diberikan keutamaan sebab pelajar-pelajar akan balik ke sekolah dan PDPR dengan PDP bersemuka berjalan serentak. Terima kasih Datuk Yang Betul, terima kasih Timbalan Menteri.
Kita bagi Dalam Ledang satu lagi. Sila Ledang. Terima kasih. Terima kasih Timbalan Speaker. Terima kasih Timbalan Menteri. Saya tak sempat berbahas masa RMK 12 kerana masa terhad, tetapi saya percaya perkara ini telah ditimbulkan juga oleh beberapa ahli yang berhormat berkenaan dengan jendela, di mana kita tahu benar seperti mana yang telah disebutkan oleh Timbalan Menteri 94%, dan juga ada kerja-kerja keras yang dilakukan oleh SKMM untuk memastikan supaya jendela ini dapat dilaksanakan dalam tempoh yang sesingkat mungkin. Cumanya saya ingin bertanya, apakah dalam pelaksanaan jendela ini kerajaan menghadapi masalah dari segi penentuan tapak-tapak menara, kerana terdapat mungkin dan minta penjelasan daripada menteri sekiranya ada berlaku campur tangan politik dalam menentukan tapak-tapak menara sehingga menjejaskan dari segi membangunkan menara-menara ini di kawasan-kawasan yang ada masalah dari segi internet. Dan yang keduanya saya rasa ialah berkenaan dengan dari segi pelaksanaan jendela ini dalam tempoh masa yang singkat ini, apakah peruntukan-peruntukan itu telah pun digunakan, berapakah jumlah yang telah digunakan mengikut belanjawan yang telah dikeluarkan untuk projek jendela khususnya bagi kawasan-kawasan luar bandar. Terima kasih. Terima kasih Ledang. Sila Timbalan Menteri. Sambung perbahasan. Okey, terima kasih. Pertama sekali saya nak bagi jawapan apa jempol ni ada jawapan di sini. Tapi secara awam umumnya, pertama sekali kita sebut sini 94% kawasan berpenduduk. Jadi 6% ni di seluruh negara ni. Di seluruh negara kata 94%. Jadi ada lagi 6%. Dia kawasan berpenduduk ni contoh. Bukan di Semenanjung saja, di Sabah, Sarawak, seluruh negara. Contoh di Sarawak, banyak kawasan berbukit bukau, tak ada penduduk. Ini 6% lah. Ada balance 13 Di Sabah, Sarawak. minit lagi. Sabah pun begitu ada kawasan berpenduduk, ada lain. Tapi kawasan yang tak ada penduduk. Ladang dan sebagainya tak ada penduduk. Ini tak ada lain. Satu lagi, ada kawasan-kawasan yang kita lihat tak cukup coverage. Coverage ada, tapi dia punya line tak kuat. Contoh pengguna. Kalau beramai pengguna menggunakan di kawasan tersebut, jadi maknanya penggunaan tu ramai, maknanya line dia kurang bagus. Jadi orang akan komplain. Dan satu lagi berkenaan dengan tempat-tempat. Tempat macam kita guna pemancar dan sebagainya, perlukan elektrik. Tapi kadang-kadang ada vandalism, orang pergi curi tu alat-alat elektrik tu. Jadi elektrik terpadam. Maka terus pemancar tu terpadam dan tak ada line. Dan ini semua, kalaulah yang berhormat ada laporan, maknanya laporan kawasan ini tak ada line, kita tolong bagi tahu. Kalau tidak masuk Unify, kita akan suruh Telekom masuk Unify. Dia Unify ni maknanya kita kena minta Telekom masuk untuk dia kuatkan kawasan tersebut dengan Unify. Ini antaranya. Dan juga saya nak bagi tahu untuk jempol. Berdasarkan liputan 4G nasional yang telah mencapai 93%, masih terdapat hampir 6% kawasan penduduk yang masih tidak mempunyai liputan 4G. Bagi kawasan duduk di Parlimen Jempol telah meningkat kepada 89.50% untuk jempol dia ni. Setakat suku kedua 2021 berbanding dengan pesanan jendela iaitu 77.01% pada suku kedua. Oleh demikian masih terdapat lingkungan 10.5% kawasan penduduk di Parlimen Jempol yang tidak mempunyai 4G. Ini perancangan tengah buat untuk di kawasan Jempol dan ini laporan yang kita bagi kepada Jempol lah yang daripada MCMC. Dan kita nak bagi tahu soalan tadi tanya tentang pilih kawasan ada politik tak ada politik, tidak timbul. Kita ikut jajaran yang kita nak buat, tapi masalahnya dia tidak seperti menara Telekom dan juga menara TNB. Maka ini dah ada akta. Kalau TNB nak buat dia tak tahu lah. Dia terus bina. Dia suruh apa penduduk tu keluar dan sebagainya. Kita belum ada lagi, makna kita kena perancangan awal. Jadi kita bagi tahu kalau nak buat sebagai utility ni, kalau nak buat satu kawasan perumahan, maka kita minta bahawa kerajaan negeri menyediakan tempat. Tower kat mana, apa semua sediakan. Kalau tidak siap satu projek, maka tower tak ada. Nak bina tower kita kena minta kebenaran baru. Jadi lambat. Ini yang dihadapi oleh MCMC. Contoh, satu kawasan tu tak ada politik, kita minta. Tapi kalau kawasan tu lalu tentang apa? Tentang ada tuan tanah. Kita kena minta kebenaran tuan tanah. Kadang-kadang tuan tanah tak bagi buat tower. Kita dah masuk jalan tanah orang asli. Kita kena minta. Kalau Tok Batin tak bagi, tak boleh buat. Kita nak minta pula kena mesyuarat exco dan sebagainya. Tapi di mana contohnya sekarang ni? Okey.
Terima kasih Okey. Yang Berhormat Perdana Menteri, terima kasih Speaker. Saya nak tanya kerana saya bangkitkan isu yang sama dalam perbahasan. Yang Berhormat, kita sedar bahawa ada beberapa permasalahan bila bercakap tentang projek fiberization, dia kena ada tapak. Kalau di kawasan Guak Perahu Matampau pun samalah. Not everything, certainly tak ada 4G semua kan. Tapi persoalan saya, kerana itu saya bangkitkan kalau kita mengikut dasar yang dipilih oleh kementerian boleh laksana pelaksanaan teknologi TV white space. Dia guna spektrum televisyen-televisyen yang ada kat rumah-rumah, hanya memerlukan kelulusan dari segi undang-undang oleh kerajaan. Kerana memanglah dilihat sebagai mencabar kuasa dan monopoli syarikat-syarikat telekomunikasi. Tapi dekat Singapura, dekat Kenya dan juga dekat Filipina, mereka gandingkan kedua-duanya sekali. Saya dapat jawapan juga daripada Yang Berhormat Menteri, dia bagi tahu di Permatang Pauh ada perancangan sampai 2022. Jadi sementara nak tunggu ni, saya fikir pohonlah kementerian untuk laksana dan luluskan supaya kita boleh bagi immediate connection buat masa yang sekarang di kawasan-kawasan yang sangat terdesak, lebih-lebih lagi tidak melibatkan pengambil alihan tanah, tak melibatkan perkara-perkara yang rumit supaya anak-anak dapat continue buat belajar atas talian. Saya pohon keputusan dan pendirian daripada kementerian. Terima kasih, Yang Berhormat. Yang Berhormat Timbalan Menteri. Yang Berhormat Timbalan Menteri. Saya menyokong apa yang telah diutarakan oleh Pematang Pauh. Malah saya juga ada utarakan tentang penggunaan white space tadi di dalam perbahasan membahaskan ucapan titah tuanku itu hari, dan juga dalam plan alternatif kepada pendidikan selepas COVID. Yang mana kalau kita lihat, ini merupakan cara yang termurah yang dapat membantu anak-anak kita untuk mencapai capaian digital. Dan seperti mana dikatakan oleh Pematang Pauh tadi, telah banyak digunakan oleh negara-negara lain yang menghadapi masalah seperti yang disebutkan oleh Yang Berhormat Timbalan Menteri. Jadi kalau boleh kementerian lakukan, buat tindakan radikal tersebut, ia akan menolong jutaan anak-anak kita dalam pendidikan dan akan membantu kita bangkit kembali pulih daripada dampak wabak COVID-19. Terima kasih Tuan Ketua. Yang Berhormat, ada sedikit saja daripada tuaran. Sedikit saja daripada tuaran. Terima kasih. Yang Berhormat mencerita tadi berbagai cabaran untuk meletakkan communication tower tadi dan sebagainya. Dan berapa banyak pun tower yang akan dibina, kita akan menghadapi masalah kerana permukaan bumi yang berbukit bukau dan sebagainya. Tentu saja ada gaung yang tidak dapat dan sebagainya. Sebab itu dalam perbahasan saya timbul, saya bercerita tentang penggunaan satelit. Sampai bila kita bergantung dengan communication tower ini? Kenapa tidak menggunakan satelit? Saya tahu kita tidak ada communication satelit di Malaysia. Sedangkan remote sensing satelit pun tidak ada. Tetapi ada sudah daripada pihak swasta, juga daripada negara lain dan sebagainya. Pertanyaan saya di sini dari segi dasar. Dan apakah keputusan kerajaan dari segi bagaimana kita mengakses capaian ini melalui satelit? Itu persoalan saya. Kalau tidak, persoalan tentang tower ini tidak akan habis-habis. Tapaknya dan sebagainya, pelbagai bantahan dan sebagainya. Tetapi dengan satelit, benda ini dapat dipermudahkan. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Sebenarnya untuk yang Berhormat Pematang Pauh ni ada jawapan di sini. Tetapi saya nak jawab secara umum dulu. Tentang kita nak penggunaan spektrum dan sebagainya. Dia masalah di sini, tentang spektrum ni maknanya kita ada service provider. Dan masalah sekarang ni, service provider ni dia nak pakai tak pakai. Macam nak spektrum apa dia nak pakai. Jadi sekarang ni apa yang dia buat tu, dia gunakan spektrum yang dia dah gunakan. Tapi kalau kata orang lain nak buat, dia tak nak pakai. Ini yang jadi masalah sebab dia dah ada perancangan dia dah. Kan? Itu yang jadi masalah. Lepas tu satu lagi berkenaan dengan contoh Telekom, Maxis dan sebagainya, service provider ni, dia ada kita sekarang ni kita tingkat 4G. 4G belum selesai lagi. Tapi kerajaan ni, saya ada jawapan ni tapi saya nak baca senang, saya teranglah sini. Dia ada 5G. Kerana service provider ni, dia tak dapat buat 4G tak habis lagi, baru naik 3G ke 4G, tidak dipercepatkan, maka kerajaan tubuh SPV, Digital National Berhad, untuk 5G. 5G ni maknanya kita tubuhkan satu SPV lagi di bawah Kementerian Kewangan penuh. Maknanya ni kuasa penuh Kementerian Kewangan. Jadi kadang-kadang kita petikai, kenapa tak bagi Telekom? Telekom pun Kementerian Kewangan, kita tubuh SPV lagi buat apa?
Kerana maknanya tugas 4G ni belum selesai. Kita nak suruh Telekom buat, Maxi semua buat. Kita 5G ni maknanya kita nak suruh Digital National. Satu lagi saya nak bagi tahu, apa yang dicadangkan, satu lagi 5G ni lebih baik. Kalau kita buat 5G ni, dia stesen ni cepat. Kalau kita buat 4G 3G perlu 5 stesen, tapi 5G ni ada satu stesen cukup, dia meliputi kawasan. Kalaulah maknanya di Digital National Berat ni dapat keluar bandar, membuat 5G, mana kawasan contoh Pematang Pauh apa semua, jadi kita dapat liputan yang lebih meluas. Kerana 5G ni hanya perlu satu stesen, kalau kata 4G kena 3-4 stesen. Ini di antara yang kerajaan sedang usahakan sekarang ni. Dan peruntukannya adalah peruntukan swasta. Mana kita suruh swasta buat. Kita boleh suruh ada komplain Maxis dan sebagainya. Kenapa tak bagi kami? Sebab tak bagi, tak selesai lagi 4G dan sebagainya. Ini tengah kita usaha. Sebab di luar negara, di Amerika dan sebagainya, di luar bandar 5G. Dia cepat. Yang ini kita tengah usahakan. Timbalan Menteri. Sikit je Muhammad. boleh saya Terima kasih tanya? atas jawapan. Kerana saya fahamlah kita mahu kalau boleh 5G. Tapi berdasarkan pengalaman kita kan dulu semasa Bestarinet, memang tidaklah begitu positif, sangat-sangat buruk walaupun bilion dibelanjakan satu. Dan keduanya, dengan kolaborasi pihak swasta, kami pun dapat briefing daripada DNB. Saya fikir kerajaan pun kena step in untuk memberi sedikit tekanan supaya internet tu dapat mengguna pakai yang pelaburan yang tak begitu tinggi, because it's considered low investment tapi accessibility tu immediate. Jadi kerana itu saya syorkan kalau boleh dapat ada multi modality dan multi teknologi. Memang mencabar, tapi pada saya kalau kita bergantung hanya kepada the high tech and then 5G, memanglah bunyinya hebat, tapi nak tak nak saya takut anak-anak kalau lagi berminggu-minggu, berbulan-bulan mereka tunggu tanpa dapat meneruskan pelajaran, mereka lose out, kita pun lose out because the investment is too high. Jadi saya bersetuju, saya rasa bagus untuk kerajaan teruskan, tetapi kenalah ada langkah-langkah in the meantime supaya kita tak meletakkan risiko kita semua kepada DNB semata-mata, ya. Jadi kena cari juga gandingan because it is done. Di negara lain memang mereka buat secara kolaborasi both technologies, ya. Jadi white space ni dia bawa 16 megabit per second. Dia memang automatic, it's done. Jadi bukanlah sesuatu yang eksperimental dan kita boleh saja laksanakan, hanya perlu pendirian dan mungkin iltizam daripada pihak kerajaan. Mohon kementerian take it up, can start with Projek Rintis. Terima kasih Yang Berhormat. Timbalan Menteri, Timbalan ada Menteri, lagi boleh? saya nak tambah. Ledang sikit tambah daripada Pematang Pauh tadi. Ya, itu saya nak tambah. Jadi saya nak tanya, macam di kawasan luar bandar, ada banyak tempat macam di kawasan saya Julau, ada tempat yang ada 2G saja, ada dia 3G saja. Tapi saya nak tanya, bolehkah kita terus meningkat sampai ke 5G di dalam kawasan pendalaman, ataupun kita mesti tunggu 2G, 3G sampai 4G baru kita boleh dapat 5G? Itu persoalan saya. Mat, poin yang tu saya jawab dulu. Dia sekarang ni 2G, 3G dah tak ada dah. Kita nak buat 4G semua, seluruh negara. Sebab tu kita bagi 5G ni kepada DNB. Jadi maknanya kita tengok. Tapi apa saya nak jawab yang Pematang Pauh tadi, kita ada berbagai teknologi dan ada yang mahal, ada yang murah. Maka sekarang ni kita tengah bincang dengan kementerian bahawa kawasan-kawasan ni kita perguna dulu apa teknologi yang ada yang lebih murah, yang mampu untuk kawasan luar bandar ni mendapat liputan. Dan juga dapat liputan yang kuat lah, maknanya bar tu 3 bar, 4 bar, jangan 1 bar ya. Tapi juga saya nak terangkan di sini juga, kadang-kadang kita apabila kita bagi telco ni buat, service provider ni, dia melibatkan keuntungan. Kadang-kadang kawasan tu contoh untuk maintain satu tower tu lebih kurang 10,000. Kalau kawasan tu perlu 3 tower, 30,000. Tapi dalam kawasan tu ada lebih kurang 100 orang yang duduk. Mana ada 100 orang dan pakai prepaid RM30. RM30 kali 100. Berapa? Jadi RM30 kali 100, RM300. Jadi RM300 bermaknanya tower nak maintain 10,000, 30,000. Jadi kadang-kadang dia tak maintain. Ini yang menjadi masalah, satu kawasan luar bandar tu tak ada line dan sebagainya. Dan ini kena tengok. Dan satu lagi kawasan Berbukit Bukau. Kerajaan memang berniat nak bagi liputan, terutama kepada kawasan-kawasan luar bandar gunakan satelit. Sebab kawasan Berbukit Bukau ni kadang-kadang dia tidak ada line. Tidak ada line, kadang-kadang terlindung dan sebagainya. Kadang-kadang saya nak beritahu ada kawasan-kawasan ladang yang serap line ni, mana tadi kawasan tu tidak ada line. Jadi ini penting.
Tapi penggunaan satelit ni mahal. Saya nak maklumkan bahawa tidak pernah naik harga. Tidak pernah naik harga adalah kita telekomunikasi. Tak pernah kerajaan naik harga. Kecuali dia nak tambah data, dia bagi luar negeri dan sebagainya, itu saja lain. Tetapi kebanyakannya maknanya dari segi rate kita nak bayar bil dan sebagainya, bil kita jarang naik harga. Kita maintain harga supaya kita dapat membantu rakyat. Jadi satelit ni mahal. Ini kalau ada syarikat swasta yang nak masuk minta buat satelit dan dia boleh pertimbangkan harganya murah, yang boleh bagi harga sama dengan line yang ada sedia ada, maka kita tidak ada masalah. Seperti mana Yang Berhormat minta tadi lah, kan. Okey, ada? Menteri, sekejap ya. Terima kasih Timbalan Menteri. Saya ringkas saja. Sebenarnya apa yang disebut oleh Permatang Pauh tadi, saya setuju kita perlu ada kombinasi teknologi. Dan saya rasa itu dah dalam perancangan SKMM juga dan juga kementerian. Cumanya bila sebut tentang 5G itu, cara di mana kita menggunakan single network wholesaler di bawah DNB ini juga telah dilaksanakan di beberapa negara seperti di Rusia, di Mexico, di Belarus, tetapi mereka menemui masalah dan ada dipanggil cabaran-cabaran yang sangat besar. Justru saya percaya perkara ini perlu diteliti dengan betul supaya ada pemantauan daripada pihak kerajaan dan pihak SKMM berkenaan dengan pelaksanaan di bawah DNB dan kemudiannya sebuah syarikat tunggal iaitu Ericsson yang akan melaksanakan 5G ini. Kerana saya tengok nilainya agak besar, iaitu kalau Ericsson sebanyak 11 bilion ringgit. Dan kemudian untuk keseluruhan seluruh negara kita, ya, bukan hanya Semenanjung tetapi di Sabah dan Sarawak. Maka saya bimbang di sana sekiranya berlaku kegagalan, apakah fallback plan kita supaya ada pembekal yang juga boleh melaksanakan rangkaian 5G ini dan dia akan dilaksanakan dalam tempoh yang panjang iaitu 10 tahun. Jadi ini satu perkara besar yang saya rasa mesti diberikan perhatian serius oleh pihak kerajaan untuk benar-benar memastikan kita bukan sahaja dapat teknologi. Yang Muhammad kena tanya soalan Yang Muhammad, Baik, bukan beri saya tanya. ceramah. Saya ringkaskan. Jadi Soalan pada perancangan Timbalan Menteri. dan soalan ringkas saya yang akhir, apakah yang diumumkan oleh Perdana Menteri dalam RMK 12 iaitu pelaburan sebanyak 15 bilion itu adalah on top of 11 bilion yang disalurkan kepada syarikat Ericsson. Terima kasih. Yang Muhammad, kalau boleh saya nak tambah. Yang Muhammad sikit. Timbalan Menteri, berapa lama lagi? Oh, sikit lagi dah habis dah. Banyak ni ada soalan singkat 10 muka soalan tapi tak apa. Saya jawab balik je. Macam ni, Yang Pendek, Muhammad Timbalan Menteri. Saya jawab ya. Yang Muhammad Timbalan Boleh. Menteri, kejap. Saya bagi lagi 5 minit Okey. untuk Yang Muhammad Timbalan Menteri wrap up. Kemudian yang mana tak sempat buat jawapan tulis. Saya jawab ya. Sebab tanya soalan ni. Silakan. Boleh saya tanya soalan? Boleh Muhammad Ada sikit? kaitan sikit yang tadi itu, Okey, tapi beza sikit. Terima kasih Yang Muhammad Timbalan Menteri. Pendek seperti mana yang kita tahu kerajaan pusat dah mengakui bahawa ada kekurangan kewangan sampai hutang kita pun nak ditingkatkan. Apa kewajaran untuk kerajaan membelanja lagi wang yang sepatutnya biar saja pihak swasta melabur dalam infrastruktur 5G ini, dan mereka sendiri lebih tahu, saya ingat, apa yang boleh, apa yang tak boleh dibuat dari kacamata perniagaan, ya. Sebab didorong oleh untung dan rugi berbanding dengan kerajaan yang hanya boleh belanja. Dan sekarang lagi yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Timbalan Menteri sebentar tadi, kalaulah ada masalah dengan pemantauan ataupun pematuhan syarikat-syarikat telekomunikasi ini dalam soal perkhidmatan sosial kepada masyarakat, tidakkah sudah wujud USP, ya, iaitu pemberian perkhidmatan sejagat, ya, yang dikumpulkan wang yang agak besar yang boleh dibelanjakan untuk pastikan infrastruktur di kawasan-kawasan luar bandar itu boleh disediakan perkhidmatan telekomunikasi yang baik. Okey, terima kasih. Sebab tu saya kata tadi, haknya Pematang Pauh tanya tadi tu, dia macam ni berbagai teknologi. Ada kalau kita nak kawasan 3 kampung, kita nak gunakan lebih kurang 100,000, kita boleh guna, ada teknologi dah. Yang ni yang dimaksudkan. Kita nak percepatkan supaya PDPR tu belum sampai 5G nak buat, kita dah ada dah. Kita buat tu. Tapi saya nak jawab balik tadi ni untuk penggunaan satelit ni,
kita di peringkat parlimen kalaulah kita bersetuju untuk mengenakan cas tambahan untuk kita liputan, maknanya kita bagi satelit kawasan luar bandar yang tak untung. Ini kita boleh buat. Kita tak nak rakyat mengungut besok. Kan? Contohnya kita kenakan tax setengah kepada syarikat yang luar negara yang membuat servis delivery kat Malaysia ni, kita cas lebih sikit lah. Jadi dia akan cas pengguna. Jadi ini kita akan buat. Satu lagi saya nak beritahu tentang DMB tadi. Saya tak dengar lah, saya bertanya counter check tentang 15 bilion tambahan kerajaan tu. Saya cek tidak ada. Kalau ada, ini masalah sikit lah. Kita bagi projek 11 bilion buat rumah, lepas tu repair rumah 15 bilion lagi tambah. Ini tak betul. Tapi saya cek tak betul. Kalau kata betul, maka kita boleh pertikaikan sikit sama. Ini saya tak tahu. Tetapi saya nak bagi tahu, dari segi kejayaannya kita khawatir. Memang kita khawatir. Saya pun khawatir. Sebab backbone-nya Telekom. Kita nak guna tower Maxis, tower Celcom. Sekarang ni kita tak bagi 5G kepada mereka. Kalau mereka sabotaj, mungkin boleh. Kalau lah ada. Kalau tak ada kerjasama, mungkin gagal. Sebab backbone-nya adalah Telekom. Kita tak bagi Telekom, kita buat DNB. Lepas tu esok Telekom tak nak bagi backbone-nya, memang tak jalan. Jadi kerjasama ni MCMC memastikan bahawa kerjasama ni perlu ada. Jadi terima kasih banyaklah. Saya nak sambung lagi. Mana saya dah jawab sebagian besar, saya minta maaf lah kalau tak jawab tu parit dan sebagainya, jemput si Buti dan sebagainya. Kalau yang ada saya akan jawab tulis lah. Terima kasih banyak. Sekian. Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri. Saya menjemput Yang Berhormat Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan.